sekitaran ekonomi ataupun economic cycle bukanlah satu perkara yang baru. Ianya telah wujud sejak ribuan tahun yang lalu dan telah pun termaktub di dalam Al-Quran. Okay, maksudnya waktu senang, waktu senang dan waktu sukar ni memang akan sentiasa silih berganti. Ialah satu sunnatullah. Cuma sebab dan lama mana kejatuhan ekonomi itu atau naik turun ekonomi itu saja yang tak samalah. Maksudnya kalau dalam cerita kisah Raja Mesir ni 7 tahun subur, 7 tahun kemarau. Tapi di Malaysia ni kalau kita tengok sejarah bursa Malaysia dari sejak tahun 70-an sampai sekarang, kita akan lihat kitaran ekonomi ni akan turun naik. Satu kitaran mengambil masa purata selama 5 tahun lah. Maksudnya antara puncak ke puncak tu 5 tahun. Okey, itu secara purata lah. Ada yang lebih panjang sikit atau lebih pendek sikit. Oleh itu kita kena sentiasa bersedia untuk menghadapi masa yang sukar. Dan masa yang sukar ni berlaku di luar jangkaan kita, macam COVID kan. Siapa sangka di ambang kita nak sambut tahun 2020, tiba-tiba terjadi satu wabak yang mengurung satu dunia tak boleh nak buat apa. So betapa lemahnya manusia tapi Allah dah pesan untuk bersedialah dalam menghadapi waktu-waktu yang sukar. Sebenarnya semua orang perlu ada dana kecemasan untuk digunakan pada masa-masa ekonomi terjejas. Namun apa yang menyedihkan baru-baru ini, Kementerian Keuangan ada mengeluarkan statistik bahawa 1/3 rakyat Malaysia tak ada simpanan yang cukup nak survive sebulan pun. 1/3. Kalau kita ada 30 juta, 10 juta tak ada duit simpanan untuk sebulan pun tak ada. Itu satu perkara yang menyedihkan lah. Okey, dan 82% 82% adalah satu angka yang sangat tinggi, tidak mempunyai simpanan yang cukup untuk 2 bulan pun. 2 bulan pun tak cukup. 82%, hampir semualah rakyat Malaysia. So saya ni 18% yang ada simpanan lebih pada 2 bulan. Kerana mungkin Tuan Hazri dan Dr. Sam sendiri kan termasuk dalam yang 18% tu. Tapi 82% tak boleh survive lebih pada 2 bulan kerana tidak ada simpanan. Dan 9/10 iaitu 90% daripada golongan B40 yang bekerja sendiri tidak mempunyai pelan perlindungan pekerjaan. Maksudnya kalau dia tak sihat, kalau dia kena penyakit, kalau dia hilang upaya, kalau dia meninggal, tak ada siapa yang boleh membantu dia. Maknanya kena minta bantuan orang lain. Maknanya dia tidak ada pelan, tak ada perancangan lah untuk diri dia sendiri. So kalau kita kaji pepatah Melayu banyak sebenarnya pepatah Melayu ni ada tingkatan pesanan untuk kita lah. Yang pertama, sediakan payung sebelum hujan. Yang kedua, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kan ni suruh menyimpan lah kan. Lepas tu sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Lepas tu sudah terhantuk baru nak tengadah. Lepas tu ada lagi, ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Dan saya rasa ada banyak lagi pepatah Melayu yang memberi pesanan kepada kita untuk bersedia dalam menghadapi waktu-waktu yang sukar. Tapi kenapa kita tak beringat? Saya percaya orang-orang tua kita dahulu bukan saja-saja buat pepatah-pepatah Melayu ni. Mereka mesti ada tujuan supaya kita ambil iktibar dan peringatan untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan, apa yang penting untuk kita lakukan sebagai individu dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan hari esok.